Memberitakan berkenaan dengan berjimat cermat dalam pembelian semasa COVID-19 ini. Alhamdulillah bersama kita pada pagi ini Yang Mulia Puan Afizah Al-Sili, Ahli Persatuan Kewangan Brunei Darussalam sudah pun berada di hujung talian pada pagi ini. Terus saja kita sapa beliau ya. Jadi selamat pagi Afizah. Afizah, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Okey. Baik. Sekarang berada di mana ni Puan? Sorry. Sekarang berada di mana ni? Kedengaran. Okey, pada pagi ini kita membincangkan berjimat cermat dalam pembelian semasa COVID-19. So, tentunya Puan Afizah ketika ini bertugas ya. Iya. Okey, jadi bertugas wali. Baik, berjimat cermat dalam pembelian semasa COVID-19 ini. Silakan Puan Afizah untuk menerangkan macam mana untuk merancang kewangan pada masa pandemik ini. Okey, so pagi ini saya akan kongsikan sekali lagi formula yang pernah saya sebut sebelum inilah. Iaitu, sebaik saja kita menerima pendapatan, paling penting adalah membayar segala pembayaran seperti loan rumah, loan kereta, bil telefon, bil air dan lain-lain. Kemudian, dulukan simpanan sebelum perbelanjaan supaya kita dapat berbelanja tanpa rasa bersalah. Ini adalah penting dalam mengawal perbelanjaan dan memastikan kita ni disiplin dalam menyimpan wang. Macam yang tertera sekarang lah. Okey. Jadi bagaimana untuk mengawal perbelanjaan yang berlebihan lagi di masa pandemik ini Puan ya? Okey, so bagi mengawal perbelanjaan yang berlebihan, antara cara-caranya adalah seperti berikut. Kita ni tahu sekarang ni kita ni mesti menghadkan perjalanan keluar daripada rumah. Kecuali untuk membeli barang-barang rumah tu. Okey. Jadi saya sarankan untuk para penonton membuat sinarai barang asasi untuk sebulan. So ambil masa untuk membuat sinarai barang tersebut. Boleh double check lah di rumah sehari sebelum berbelanja. So memang kadang-kadang kalau kita ni membeli ni kan indah satu kedai. Jadi pasal ada yang lebih suka membeli sayur-sayur ataupun buah-buah di tamu ataupun di tempat lain. Jadi langkah seterusnya adalah merancang perjalanan bis kita. So ini boleh semasa kita ni dan indah lama kita ni di luar. So kalau berbelanja ni memang kita ni akan mengambil barang yang Indah diperlukan sebab Indah tahu bila akan membuat perjalanan di luar lagi kan. Jadi jangan panik lah, kita ni sendiri boleh rancang perjalanan seterusnya. Sebab itulah senarai barang itu penting untuk memastikan kita ni mempunyai barang harian yang mencukupi. Dan kan kita ni pun tahu sekarang ni memang popular juga untuk kita ni membeli barang dalam talian tu. Betul. Jadi kita ni hendak membeli barang, kalau membeli barang rumah secara talian, formulanya sama saja macam yang tadi. Senarai itu penting supaya kita ni akan berbelanja lebih dan lebih mudah lagi kalau kita ni ada senarai itu, kita ni boleh search saja barang yang diperlukan dengan laju tanpa melihat arah web atau macam melihat scroll-scrollnya orang. Kita ni ditakuti membeli barang yang Indah diperlukan. Macam tu. So kalau tu kan sekarang ni kita ni memang hidup dalam alam teknologi. Jadi kita ni akan melihat iklan-iklan semasa membeli barang tanpa kita ni sedari ya. Jadi jangan terpedaya dengan jualan murah jika kita ni terlihatnya. Jika perlu barang tersebut, ambil masa sehari untuk berfikir safety arah dulu, fikir dulu, jangan macam berfikir dulu jika kita ni perlu membelinya. Ini adalah untuk mengelakkan pembelian dorongan ataupun impulse buying orang. Pasal kita ni selalu menyasar sesudah barang itu datang dan Indah menggunakan seperti apa yang kita ni fikirkan. Dan penting juga lah untuk mengesahkan laman web ataupun penjual kerana sekarang ni pun macam kalau kita ni dengar-dengar terdapat banyak penipuan di mana sesudah kita ni membayar penjual menghilangkan diri dan barang yang dibeli tidak sampai-sampai. Jadi sentiasa peka semasa membeli barang dalam talian lah.
Itu dia yang telah pun diperjelaskan ya. Betul Kami sekali. kadang-kadang dah boleh terjebak je ni Betul. dengan iklan-iklan murah. Betul, saya setuju sekali ya, buat sinarai itu penting ya ketika kita ni membeli belah. Saya lihat juga ada beberapa gedung beli belah ya yang menyediakan perkhidmatan sebagai contoh mengantarkan lis barangan dan mereka akan membuat shopping untuk pembeli ini tadi. Iya. Dan mereka hanya tahu mengutip barang tersebut saja apabila telah sampai ke gedung beli belah tersebut ya. Di samping itu juga tadi saya suka idea yang kedua tadi ya. Penting dalam sama-sama kita ni membeli belah mungkin saja secara online ini ya. Barang dibayar, indahnya indah sampai, penjualnya dia tahu ke mana larinya. Perlu berhati-hati juga di sana ya. Okey. Tapi perlu tahu dan juga kira sahlah tersenarai nama-nama berkenaan. Tapi apapun di sini selain daripada senarai itu, bagaimana dengan bajet yang sekiranya kau tanihatkan? Tadi sudah senarai. Okey, bajetku untuk 200 bulanan ni. Tapi sekiranya dengan senarai yang kita ni buat itu limpas dia. Jadi macam mana pandangan Puan? So memang pasal kalau macam tu memang kalau limpas bajet itu pasal sekarang ni ia berbeza kan dengan apa perbelanjaan kita ni memang berbeza. Jadi untuk poin seterusnya adalah ani termasuk daripada perubahan dari segi masa kita ni berbelanja kebiasaan sama semasa pandemik. Memang barang-barang makanan ni memang makin meningkat ni orang. Perubahan seperti bil elektrik, bil telefon, bil internet dan makanan bulanan ni memang meningkat ni orang. Jadi apa yang perlu kita dibuat dalam budgeting itu macam bila perbelanjaan ni yang ni naik dan turun, kita ni untuk perlu menyesuaikan peruntukannya dari segi keutamaannya lah. So dari kalau kita ni lihat perbelanjaan internet memang tinggi macam kita dengar masa ni. Dan makanan bulanan pun makin tu. So kita ni selaraskan dari perbelanjaan lain seperti makan luar, hiburan, pengangkutan, kita ni ada berapa kan sekarang ni. So kita ni main tarik budgetnya untuk sementara ni. So memang disarankan untuk mempunyai perancangan perbelanjaan semasa pandemik. Kira kita ni memang tahu yang perbelanjaan ni memang berbeza daripada masa kita ni kebiasaannya. Jadi kita ni boleh tarik sedikit dari sana, maybe masa pandemik ni lah makanan bulanan atau kalau sebelum ni kan 200 ganyan kan tadi. Soalnya meningkat ya pasal di rumah, semua di rumah dalam 300 Jadi kita ni dah lagi membuat macam hiburan di luar ataupun makan luar kan tu. So dari sana kita ni boleh tarik budget di sana dulu untuk memasukkan ke makanan bulanan ataupun bil internet, telefon lah. Kira kita ni lah selaraskan. Adjust ni orang. Ya, baik sekali ya. Alhamdulillah itulah perkongsian ya berkenaan dengan budgeting ya dalam kita ni berbelanja di musim pandemik COVID-19 ini. Kemarin ada juga dibangkitkan ni dalam sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 ya di negara kita ni Brunei Darussalam bersentuh berkenaan dengan kadar bayaran elektrik yang melonjak semenjak orang-orang kita ni teranah di rumah ini ya. Tapi dari sudut pandang yang lain kita ni melihat walaupun electricity ataupun elektrik ini semakin meningkat, alhamdulillah konsumsi minyak kenderaan semakin berkurang ya. Jadi ditarik ke sanalah. Betul sekali. Ini idea yang disarankan tadi oleh Puan Hafizah sendiri ya. Instead of kita ni membayar minyak kereta mungkin pada kebiasaannya 3 hari RM10 kah, 2 hari RM10 kah ataupun sehari RM10 kah sebagainya, kita gantikan bajet tersebut kepada bil electricity yang meningkat ini tadi. Baik, itu luar biasa sekali. Kita pinjam dulu bajet-bajet yang sedikit pemakaian. Biasa makan kadai seorang RM10 sehari. Tapi kalau membeli lauk RM5 baras. Lepas itu memasak di rumah boleh makan beberapa hari. Jadi dapat juga diambil bajet makan luar tersebut untuk makan di rumah sahaja ya. Boleh pun kongsikan macam mana cara untuk berjimat pada masa ini? Okay, so cara-cara berjimat pada masa ini ya, pertama paling important adalah elakkan pembelian panik ataupun panic buying.
kerana ini boleh membuat membeli dalam keadaan yang pendek akan membuat petani membeli lebih daripada yang diperlukan dan kadang-kadang boleh membawa pembaziran. Orang macam beli-beli banyak kali tiba-tiba macam di stoknya dia example-nya contohnya macam beli telur ya macam 3 traynya hanya untuk sebulannya. Kali tahu-tahu telur itu macam indah last sampai sebulan tapi buruk sebulan. Ini boleh membawa ke pembaziran. Betul sekali. Jadi membeli itu secara ceklah macam jangan terlampau pendek membeli. Oh, ini nada ni karangnya macam itu. Hanya orang memang mencukupilah apa yang ketanian atau asalkan ketani macam kebiasaan membeli macam kebiasaan jual tetapi jangan over. Jadi so yang kedua membuat perancangan perbelanjaan seperti yang saya sebut sebelum ini, kongsikan sebelum ini, banyak perbelanjaan yang berbeza dari kebiasaan. Jadi penting untuk membuat perancangan yang baru untuk menyesuaikan diri dengan perbelanjaan yang baru ini. Pasal memang mungkinan petani akan berada dalam keadaan ini for a while. So mesti ada budget perbelanjaan untuk pandemik. Pasal memang lain tu seperti yang saya kongsikan sebelum ini tadi kan yang ada bil elektrik naik, bil telefon naik, bil internet naik, bil makanan harian naik. So tapi ada perbelanjaan yang turun. So petani mesti adjust dari sana. Berapa yang aku spend ni. So dari sana petani dapat melihat budget baru. So yang ketiga, di sini petani tahu betapa pentingnya mempunyai simpanan kecemasan. Juga pasal apabila petani menggunakannya, petani pun mesti perlu menyimpan semula supaya simpanan kecemasan ini tidak akan tuhusnya orang. Bukan itu sajalah simpanan masa depan seperti simpanan anak ataupun simpanan persaraan, ini tidak akan terkacau lah, malah bertambah. Pasal ada juga yang since indah keluar ni, indah makan luar, indah jalan sana sininya, ada duit ekstranya. So kalau duit ekstra ni petani boleh menambahkan simpanan yang sedia ada. Jadi saya memang tertarik ya, bila petani ada simpanan kecemasan ini untuk sesuatu perkara yang mungkin berlaku yang boleh petani gunakan. Betul. Jadi kalau tadi kan macam oleh kerana perbelanjaan kita semasa COVID ini berlainan dengan hari-hari biasa ataupun sebelumnya, jadi petani perlu ada plan B lah tu. Maksud Puan terangkan sebentar tadi. Macam selalunya tadi boleh tarik jual bajet kalau perempuan lah selalunya. Hujung minggu ada majlis-majlis perkahwinan. Jadi adalah baju baru kan dibuat. Jadi bajetnya tu yang sudah diaturkan. So nada perkahwinan, nada keramaian. Jadi bajetnya mungkin boleh disimpan ada simpanan kecemasan ataupun ada bil-bil yang lain. Betul sekali ya. Jadi soalan yang ingin saya tanyakan ni kepada Puan Afizah, di musim pandemik COVID-19 ini bagi mereka ya yang melakukan pembelian ya, kita tadi fokus kepada berjimat cermat dalam pembelian ya semasa COVID-19 ini. Ada peningkatan yang ketara ke Puan dalam orang-orang kita ni membeli belah meningkat di musim COVID-19 ini? Memang masa baru-baru itu, memang semua orang macam panik. Macam especially barang asasi makanan asasi, macam semua macam sebelum orang lockdown ataupun semi lockdown atau memang banyak petani perhatikan berbelanja banyak daripada lebih daripada yang petani perlulah. Pasal atau macam atau kira membagi a bit worrying lah. Ni orang macam merisaukan lah. Tapi aku saya rasa sekarang ni maybe orang macam dapat nampak sudah aku patut belanja macam mana. Pasal kita ni kan masuk bulan baru kan. So dari sana kita ni boleh rancang lah. Memang awal-awal tu memang kekajutan kenapa yang ani bilnya makin meningkat apa. Jadi sebab itulah saya sarankan untuk membuat meriki semula macam mencek apa
mana perbelanjaan yang meningkat, mana perbelanjaan yang menurun. So dari sana, okey, ni ku pinjam dulu. Ya, nanti kalau nak kata ni balik semula macam biasa. Macam tu. InsyaAllah ya. Kalau itu dari segi kita ni mendapatkan barangan keperluan asas ya. Macam mana menyelesaikan masalah Atul yang sering membeli online? Memang pasal sekarang ni memang dimudahkan. Sekarang ni banyak delivery apa. Ya. Especially kalau kita ni melihat arah social media. Kalau saja macam melihat video apa kadang-kadang ada iklannya. So yang ni lebih kepada yang saya sebut tadi lah, fikirkan dahulu. Jangan balik macam impulse buying lah. Macam lihat dulu, okey, lawa jua macam saya lah. Saya nampak macam, masa tu, lawa jua. So, saya save dulu, saya fikir. Atau relate ya? Ya. Banyak rasaku macam masa tu. Jadi macam, okey, biarkan sehari. Jangan right away balik. Jadi tinggalkan dulu di sana. Sehari, 2 hari, sampai macam, kalau memang ingin macam memang diperlukan kata ni memang sentiasa akan memikirkannya dan kalaupun perlulah barang itu macam sekarang ni komputer riba tu important atau benar perlu jangan make decision right away orang lihat satu tempat ni macam arah social media tu satu ni berapa satu tu berapa macam research dululah. Orang tua kita ni katanya malamkan dulunya, betul lah? Dipandamkan, dipikirkan. Fikirkan dulu sampai dah jadi. Okey. Jadi di sini diperlukan memang kita ni belilah tu. Ya, betul. Jadi di sini Puan, sebarang kata-kata akhir yang boleh disampaikan dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini berjemaat-jemaat dalam pembelian semasa COVID-19 ini. So, saya berharap perkara yang saya kongsikan tadi dapat dimanfaatkan oleh para penonton lah dan kepada yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kami di FPAP mempunyai financial planners yang akan membantu macam mana untuk merancang pengurusan kewangan kita. Dan kami boleh dihubungi melalui email kami di askfpab@outlook.com ataupun kita boleh mengunjungi social media kami iaitu di Instagram iaitu FPAB_BN ataupun Facebook kami iaitu FPAB seperti yang tertera lah. Ya, baik. Kita saksikan di sana di kaca televisyen itu tadi ya sedikit keterangan bagi audio berhasrat untuk menghubungi Puan Hafiza sendiri ya berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ini, minta nasihat dan juga sebagainya ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Hafiza Osli ya ahli Persatuan Kewangan Brunei Darussalam Osili ya yang berkesempatan bersama kita pada pagi ini ya mengongsikan berkenaan dengan berjimat cermat dalam pembelian semasa COVID-19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton-penonton kita ni semua. Selamat kembali bertugas kita ucapkan buat Puan Hafiza. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi.